Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kali ini cikgu akan terangkan sedikit tentang ujian pengesahan kation. So bila kita sebut kation ni ion yang bercas positif. Jadi nama dia pun ujian pengesahan kation. So maksudnya katakanlah dalam satu situasi tu cikgu ada banyak kation. Kation lah. Ada kalsium tu plus ada magnesium dan lain-lain lah. Tapi kena ingat kalau ujian pengesahan kation ni dia hanya valid ataupun sah untuk aqueous sahaja. So bila kita sebut aqueous, dia hanya untuk garam yang larut sahaja. Kalau plumbum sulfat boleh tak? Tak boleh nak uji guna ujian pengesahan kation sebab dia garam tak larut. Dia hanya garam yang larut sahaja. Sebab larutan kan? Solution ni, larutan. Bila larutan garam larut. Jadi yang pertama sekali, ujian pengesahan kation ni kita boleh guna dua cara. Sama ada kita nak guna NaOH ataupun amonia. So yang ni cikgu terangkan untuk guna NaOH dahulu. Okey. Jadi katakanlah sekarang ni cikgu ada banyak larutan kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, 9 larutan yang mengandungi kation ni. 9 larutan yang mengandungi kation yang berbeza. Jadi cikgu pun nak test ni, awak kena bayangkan setiap larutan ni dia ada dalam kita letak dulu larutan ni dalam tabung uji yang berbeza. Ada 9 tabung uji. Jadi kita letak dulu dalam tabung uji yang berbeza. Lepas tu kita tambah beberapa titis natrium hidroksida. So contohnya tambahkan sedikit tu tambahkan beberapa titis larutan natrium hidroksida. So bila kita tambah sedikit, so mula-mula ada dua kemungkinan yang berlaku. So ada yang membentuk tiada mendakkan, maksudnya tiada perubahan. Ada yang membentuk mendakkan. Mendakkan ni macam ketul-ketul gitu. Jadi kalau yang tiada mendakkan ni confirm larutan tu mengandungi ion amonium. Bukan amonia ya, amonia NH3, amonium NH4+, iaitu kation amonia molekul. Okey, kalau yang tiada mendakkan, kalau yang ada mendakkan ataupun mendakkan terbentuk ada dua. Sama ada mendakkan tu putih ataupun mendakkan tu berwarna. Kalau dalam tu membentuk mendakkan berwarna, sah-sah lah dalam tu. 3 tu mungkin dia, kalau dia warna biru, sah. Confirm dia adalah Cu2+. Kalau warna hijau, dalam tu ada kation Fe2+. Kalau tabung uji tu membentuk mendakkan berwarna perak, confirm dalam tu ada ion ferrum 3+. Yang ni memang kena hafal. Nak tak nak memang kena hafal. Seterusnya kalau lepas kita titis sedikit natrium hidroksida tu ada mendakkan putih. Kalau mendakkan putih, yang ni lah yang kita hafal tu kan. Yang ni Bezal, cari Maggi. Beza Maxi ataupun beza cari Maggi. Kemungkinan dia ada ion plumbum, ion aluminium, zinc, kalsium ataupun magnesium 2+. Kemungkinan 5. Kita tak tahu lagi yang mana. Sebab dia semua membentuk mendakkan putih. Sebab itulah kita buat further test, ujian yang selanjutnya. Kita tambahkan larutan natrium hidroksida berlebihan. Berlebihan ni 2 hingga 3 cm pun tak apa dah. Tambahkan 3 cm padu natrium hidroksida ke dalam tabung uji yang mengandungi ion sekian-sekian ni lah. Kita tak tahu ion mana. Kita tambah dalam 5 tabung uji ni. Jadi lepas tu kita observe, kita lihat pemerhatian. Kalau larut dalam tu, sah-sah lah ada kemungkinan dia ada ion zinc 2+, aluminium 3+, plumbum 2+. Kalau dia tak larut, maksudnya mendakkan putih tu kekal, so dia ada ion Ca2+, magnesium 2+. Jadi yang ni kita hafalkan. Kita hafal Bezal larut dalam natrium hidroksida berlebihan. So kenapa kita tak hafal yang Ca magnesium ni? Automatik lah. Bila Bezal larut, yang selebihnya tu cari makan tu
kalsium 2+ dan magnesium 2+ tidak larut. So senang je, dia kena hafal je. Yang pertama sekali, Peza cari makan, mendapkan putih. Sedikit Peza cari makan, mendapkan putih. Lepas tu yang warna tu, mendapkan berwarna tu memang kena hafal dah. 3 warna tu. Biru, hijau, perang. Lepas tu bila kita tambah natrium hidroksida berlebihan, dia akan membentuk hanya Peza sahaja yang larut dalam natrium hidroksida berlebihan. Okey, boleh ingat mula Peza cari makan mendapkan putih, tambah ekses berlebihan, Peza sahaja yang larut. Yang selebihnya tu tidak larut. Kalau mendapkan berwarna tadi tu pun tidak larut lah. Sebab yang kita ingat hanya Peza sahaja yang larut. Yang berwarna tu semua tidak larut. Cari makan pun tidak larut. Okey, boleh. So senang je yang ni. Cuma kena soalan katanya larutan X mengandungi zinc nitrat contohnya. Huraikan ujian pengesahan larutan tersebut. Jadi kita kena mula kita tambahkan zinc nitrat tu. Memang kita tahu dah dia ada zinc 2+, tapi kita nak sahkan dia. Memang betul dalamnya ada zinc 2+. So mula kita tambahkan zinc nitrat tu ke dalam tabung uji. Tambahkan banyak mana? Kena ada isi padu. Tambahkan 3 cm padu zinc nitrat ke dalam tabung uji. Kemudian titiskan 3 titis natrium hidroksida. Lepas tu bagi tahu pemerhatian. Zinc kat sini kan? Kat sini. Jadi zinc menakan putih terbentuk. Lepas tu further test dia sampai habis. Kena sampai habis lah. Lepas sedikit. Kemudian tambahkan natrium hidroksida sebanyak 3 cm padu. Lepas tu bagi tahu pemerhatian semula. Zinc larutan tersebut larut dalam natrium hidroksida berlebihan. Jadi dapat full mark kat situ. Boleh? Cikgu harap boleh faham lah.